Okey, Syahbudin. Okey, baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada keluarkan satu statement yang mengatakan UMNO perlu kerap turun padang beri penjelasan. Boleh komen sikit? Oh, ini PM sendiri ya keluar kenyataan minta UMNO ya. Maknanya dia menteri lah. Pemimpin UMNO MKT kerap turun padang menjelaskan berkenaan dengan hubungan dengan DAP ya. Ya, itu konten ya yang telah disebut ya. Ni saya rasa lah masing-masing masih lagi tidak faham ya. Boleh jadi yang mendiamkan diri ni ahli-ahli majlis tertinggi termasuk pemimpin-pemimpin kita ni diam apabila baru-baru ni saudara Hisham Jalil menggunakan istilah perkataan kita ni baru kepada DAP ya. Ada pemimpin menjilat DAP ada media sosial dan sekutu-kutunya disebut menjilat DAP ya. Saya nak ambil masa sikit lah ya. Saya nak explain ya. Saya dah buat ni 3-4 TikTok ya, video. Termasuk saudara Aizat pun biasa interview saya berkenaan dengan apa yang dikatakan selepas kekalahan kita di Kemaman. Apabila Datuk Zahid menyebut pengundi-pengundi putih 10,000 tidak keluar mengundi. Ya. Jadi Hisham Jalil mengambil kesimpulan bahawa sebabnya tidak pergi mengundi itu kerana mereka ini tidak bersetuju di atas keputusan parti untuk bekerjasama dengan DAP. Dan juga saya bagi tahu, saya nak lecture sikit lah. Maaf ya, saya nak guna bahasa Inggeris ya, sikit. This government perpaduan, it is a coalition government. But to me, I may say this is a grand coalition government. Setiap grand coalition government mesti ada MOU atau persetujuan asal sebelum mereka bersetuju untuk endorse mengadakan kerajaan perpaduan. Dalam konteks ini saya call it grand coalition government. Di dalam term of reference, BN UMNO telah pun memberikan beberapa syarat kepada semua parti ya, yang saya tahu bahawa mereka tidak boleh mengganggu gugat hak keistimewaan orang Melayu. Mereka tidak boleh mengganggu gugat keistimewaan Raja-Raja Melayu. Mereka tidak boleh mengganggu hal bahasa Melayu. Dan juga mereka tidak boleh adat istiadat orang Melayu, agama Islam dan semua apa yang termaktub di dalam parlimen mestilah dihormati. Jika itu diambil kira, maka kerajaan perpaduan ataupun yang saya sebut sekarang ni grand coalition government ini akan berjalan dengan baik ketika itu. Dan saya difahamkan oleh Setiausaha Agung UMNO sendiri, saudara Datuk Ashraf Wajdi, pada saya
masa itu kami Majlis Perniagaan Melayu berjumpa dengan beliau. Beliau telah menceritakan bahawa memang diterang semasa libat urus persetujuan dicapai, perkara-perkara yang saya sebut tadi memang telah pun diberitahu kepada YB Lok dan juga lain-lain parti bukan Bumi Putra tentang hanya BN ini akan sanggup bekerjasama mengadakan kerajaan perpaduan sekarang ini dinamakan kerajaan madani ini based on this term of reference dan ditandatangani. Jadi sampai hari ini dan ketika kita buat, sebelum kita buat kerajaan Grand Coalition ini, ketika itu BN ini melalui UMNO, MCA, MIC ini terpaksa pergi Solo berperang. Di Melaka kita menang dengan bergaya. Di Johor kita menang begitu bergaya. Ya. Tetapi apa beri pada PRU ke-15? Kerana di atas fakta telah dilewat-lewatkan oleh Perdana Menteri ketika itu. Akhirnya kita berperang Solo juga. Kita tak bekerjasama dengan PH, kita tak bekerjasama dengan PN, kita pergi Solo. Untuk apa? Selepas itu kita, apabila dah masing-masing tidak ada cukup kerusi untuk menubuhkan kerajaan, dan Perikatan Nasional bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin, Tok Guru Haji Hadi telah menolak kerajaan Grand Coalition ataupun kerajaan perpaduan di bawah ilham Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, titah tuanku, wujudkan kerajaan cepat, sebab kerajaan tidak boleh tidak ada Perdana Menteri dan kerajaan. See? So akhirnya tertubuh kerajaan bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita ada 4 tahun lagi dalam yang saya sebut lagi term of reference yang saya sebut tadi sebelum tertubuhnya kerajaan ini. Di dalam libat urus ketika itu semua bersetuju. Ini perkara tak boleh kacau. Hal Islam tak boleh kacau. Hal bahasa Melayu tak boleh kacau. Hal Raja-Raja Melayu tidak boleh kacau. Hal hak kepentingan Melayu yang termaktub dalam 152 Perlembagaan tidak boleh diganggu gugat. Tapi yang di luar ni, saudara Isyam dan lain-lain, termasuk yang sibuk ni, yang dah keluar daripada parti pun, UMNO sendiri pun dah sibuk, seolah-olah mereka tu macam gila talak lah. Faham apa yang saya cakap ni? Sebab itulah saya rasa saya volunteer lah, saya dengan kawan-kawan geng-geng Portal Berita ni, kalau siapa nak buat pertemuan, panggil saya lah dengan saudara Aizat dan kumpulan-kumpulan marhain kami ini untuk memberi penjelasan. Katakanlah tadi nasihat PM Datuk Seri Anwar dengan ikhlas, menteri, timbalan menteri, siapa saja pemimpin MKT turun ke grassroots. Kita ada 4 million members of UMNO. It's not easy to do it. Buat macam Datuk Seri Anwar buat tu. Bertemu Anwar di semua universiti. Datuk Seri Anwar buat. Terima semua soalan, jangan tapis soalan. Berani menghadapi audien. Itu cara baru kita boleh menang. Datuk Najib dah buat dulu. Sebelum dia masuk penjara, tak nampak tak macam mana? Dia jumpa anak-anak muda, dia jumpa UMNO, ya, masa yang dibuat dulu. Jadi benda macam ni kena buat. Saya rasa itulah saja, sahabat. Dan insya-Allah terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar kerana telah menasihati UMNO terus. Dan ibu pejabat UMNO pun kena buat sesuatu lah. Ya, saya bukan nak kritik, ya, saya hanya nampak daripada luar saja. Ya, banyak golongan volunteer di luar ni. Saya banyak kawan-kawan saya daripada blogger sukarela ni. Boleh kalau saya nak bawa. Dia orang pun kalau kumpul-kumpul, ada dekat 10 juta follow mereka kalau campur lah. Ya,
Jadi makna dia gunakanlah resources yang ada ini, termasuk hayatilah apa yang telah dikatakan oleh Yang Amat Berhormat PM dengan ikhlas, telah menasihati, termasuk juga baru ini statement dah keluar daripada Tok Baruh, kawan saya daripada Sesar Agung Veteran UMNO. Dia pun terkejut apabila PM sendiri telah mengutarakan supaya turun cerita hal mengapa UMNO adakan hubungan dengan DAP, bukan direct. Ini nak form government. Kita ada 4 tahun untuk bekerja untuk memperkuatkan parti. Jika betul lah orang Melayu ni benci sangat dengan DAP, explain to them. DAP tak pernah ganggu kawasan Melayu, tak ada. Yang kita susah kerana UMNO MCA is non-performer. We lost all the 6, only 1 or 2 seats saja. So they cannot perform. Our partner is not that good performer. So at the end of the day, kalau kita MCA tu hebat, kuat, begitu mantap, tak payah kita bekerja sama. Kita boleh form kerajaan sendiri, tapi tak pernah. Di Sabah pun tewas teruk. Di Semenanjung ni, tengoklah apa yang berlaku. Jadi itulah saja kata-kata saya, nasihat saya. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.